Okey, hari ini kita akan proceed pada chapter yang seterusnya, iaitu chapter 1.4 microcontroller using C programming language. Okey, sebelum start kelas hari ini, saya nak beritahu minggu depan saya akan buat quiz Saya akan buat quiz, so make sure prepare lah. Prepare tajuk yang akan masuk, tajuk daripada 1.4 ke bawah lah, termasuk hari ni lah. Hari ni ke bawah. Soalan tak banyak, sikit. Start minggu depan saya akan ke Pagoh. So kalau dapat, itulah, kalau nak buat bersemuka susah juga makmal. Kelas ni dalam makmal SOP dia kena separuh daripada makmal ataupun kena ada penjarakan. Tapi sebabkan subjek ni ada 44 orang pelajar, memang sempit lah. Jadi kuliah memang saya proceed pada online lah kot. Susah sikit. Tapi amali hari Rabu, saya plan nak pecah dua lah. Pecah dua berganti-gantilah. Minggu yang pertama tu grup 22 orang yang awal, nama dia. Lepas tu minggu seterusnya 22 yang seterusnya lah. Bergile-gile sebab tak boleh. Sebab makmal pun you all tahu, satu makmal kursi ada 30. Tapi macam mana section ni boleh ramai sangat, sampai 44 orang, jadi tak muat lah. Terpaksalah buat bergile-gile. Tapi amali akan start minggu ni, tapi amali yang pertama minggu ni dengan minggu depan secara online. Sebab kita tak guna hardware lagi, guna software saja. So make sure MPLAB X, XC8 kamu semua install dalam PC. Software saya dah bagi. Tu free software lah, free source. Dan juga Proteus. Oh, attendance tadi saya tak ambil bahagian BND Okey, lupa. Okey, saya stop kejap. Lupa kat belah bawah ada. Okey, saya sambung Ahmad Iqbal. Ya, saya. Ada. Saya terlupa. Sampai BNE je. Kala macam mana sebut ni? Kala. Tidur je. Ada doktor? Ada. Lim. Ada doktor. Muhammad Afiq Zulhilmi. Ada doktor. Eng Sui Peng. Ada. Tadi ada yang baru datang tak? Davidson dengan Muhammad Shah ada tak? Tak ada So diorang ni memang tak ada lah. Okay, so Davidson ni hati-hatilah. Dah 2 kali tak ada. Okey, tanpa buang masa kita proceed terus. Okey, outline hari ni berkaitan dengan C programming. C programming ni lebih kurang samalah subjek programming yang you belajar C++.
Dia sama je C programming dengan C++, cuma beza C++ tu advance lah. Dia upgrade sikit daripada C. Tapi kebanyakan software yang pakai di dunia ni lah, dekat market memang banyak guna C . Okey, sebelum tu kita masuk revision lah sikit. Minggu lepas saya nak bincang tapi masa kesentukan. Okey, jadi kita sambung minggu ni. Okey, ini adalah program yang kita akan gunakan dekat Makmal . Kalau tengok dekat sini kita ada gunakan dua port . Port D dan juga port B lah. Jadi dua-dua port ni sebelum kita nak guna, kita make sure kita set dululah. Macam ni trace B. Macam saya cakap minggu lepas, untuk kita setkan port tu, kita nak pakai input atau output port tu. Contohnya kita nak guna LED. LED adalah output. Button adalah input. Jadi bila kita nak jadikan port B ni sebagai output, nak sambung ke LED, kita mesti set dia semua sebagai kosong lah. Kosong, 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 kosong. Okey. Bila kita set kosong ke dalam trace B, secara automatik port B akan menjadi output. Boleh kita sambung LED, boleh kita sambung dengan LCD, boleh kita sambung dengan speaker, buzzer, apa lagi output, boleh kita sambung dengan motor, motor pun kira output juga. Okey, seterusnya port D. Dalam programming ni, dalam programming yang ni, BTFSS, bit test file skip if set, port D bit 7. Maksudnya bila button port D bit yang ketujuh, maksudnya bit yang ketujuh lah, yang ketujuh. Yang lain semua 0000000. Ni yang ni bit yang ketujuh lah. Bit yang ketujuh ni kita jadikan kita test. Kalau dia 1, bermaksud pergi ke on. On akan lompat ke programming sini lah. Maksudnya dia akan menyalakan LED bit 7. So bit 7 punya LED akan menyala. Bit yang ketujuh akan menyala. Bila button tekan, bit yang ketujuh akan menyala. Tetapi bila dia test, bit 7 ni tak ditekan, bermaksud bit yang ketujuh ni kalau sini kosong, kalau tak ditekan, so dia akan pergi ke off. Dia akan pergi off. Off bit clear file. BCF latch B. So apa yang berlaku dekat port B akan jadi kosong. So LED akan padam. Okey. Untuk tengok lebih jelas, kita akan tengok pada gambar raja ni lah. Okey, ini adalah circuit diagram yang untuk program atas tadi lah. So bit RB7. Ni semua ada 7 bit lah ni. Daripada 0 atas yang ni sampai ke 7 yang bawah sekali. So kaki kita sambung dekat kaki yang 7 pergi ke LED. Manakala button kita sambung dekat RD7. Ni RD7. Kita akan sambung dekat button. So RB7 dengan RD7. Maksudnya bila button ditekan, bila button tekan, LED akan menyala lah. Contohnya dekat sini,
Bila button kita tekan, bila push button tekan, LED akan menyala. Kita boleh tengok dalam watch window, dalam MPLAB X, tengok dekat sini, port D ni. Port D ni maksudnya bila ditekan. Port D ni adalah ni Port D ni button. Apabila button tekan, ada nilai 1 kat sini. Bila 1 ditekan, apa yang berlaku? Dekat port B akan jadi kosong. Apabila button tak ditekan, sini akan jadi 1. Okey, dekat dalam litar ni ada dua jenis litar. Litar yang ni, sekejap saya padam semua. Okey, litar ni kita panggil always bila kita tekan bukan always. Aktif bila tekan. Bila button ni kita tekan, bermaksud dia akan aktif. Bila tekan, LED menyala. Bila tekan, maksudnya wire ni short, dia panggil always low. Always low. Sebab apa? Bila tak tekan, button yang kat sini, bila tak tekan, power 5 volt daripada atas ni akan pergi sini. Dia tak pergi ke ground. Tapi bila kita tekan, dia akan short, dia akan pergi ground. Maksudnya bila kita tekan, dia akan pergi ke ground, maksudnya dia akan low. Bermaksudnya dia always high. Untuk litar ni always high. Ni bukan always low, ni always high. Sorry, terbalik. High. H-I-G-H. Always high punya litar. Bila always high, bila kosong dekat sini, bermaksud kosong tu high. Bila kosong tu maksudnya ditekan, dia terbalik. Dia ada confuse sikit. InsyaAllah minggu seterusnya saya akan buat litar always low dengan always high punya perbezaan lah supaya nampak lebih jelas. So hari ni kita tak nak bincang detail sangat pasal ni. Okay, saya harap you semua dah install MPLAB X lah. Software tu free, so tolong install lah. So saya nak share sikit. Okey, ini adalah MPLAB X. Cara nak guna dia, you boleh klik dekat file, belah tepi, file, new project. Lepas tu klik standalone, project, next, pilih family. Sebab kita pakai PIC 18F4550. So kita pilih ni advanced 8-bit MCU PIC 18. Device kita guna PIC 4550. PIC 18F4450. Make sure jangan salah IC lah. Bila you tersalah pilih IC kat sini, nanti bila buat hardware, Kak Amali nanti buat hardware, sambungan, hardware tu tak hidup. Sambungan betul tapi tak nak hidup. Sebab you salah pilih device. Sebab PIC yang berlainan, dia punya register yang kita belajar SFR, GPR tu berbeza-beza. Jadi bila tersalah pilih, dia akan pergi ke rumah orang lain lah. Sepatutnya dia pergi rumah yang sepatutnya, tapi disebabkan salah pilih PIC, dia terpergi rumah orang lain. Jadi setting tak betul, so you punya litar tak berfungsi dengan baik. Okay, klik next, pilih simulator lah.
Tapi untuk kalau kita buat simulation, kita guna simulator je kalau kita guna kat Proteus. Tetapi kalau kita nak guna PIC kit tu nanti bila kita guna hardware, you pilih PIC kit tu. Ini tools kita nak macam ni, kita nak buat simulation so kita pilih simulator lah. Okay, klik next. Okay, kalau you guna assembly, pilih MPASM. Ini untuk assembly punya compiler. Kita ada belajar compiler. Compiler tu maksud translator lah. Ayat-ayat yang kita type tadi, move LW, move WL, LWF, loop, apa-apa semua ni kita perlu translate kepada bahasa mesin. Jadi kita perlu MPASM. Ini adalah compiler yang akan tukarkan kita punya assembly kepada bahasa komputer lah. Kalau kita guna C, hari ni kita akan guna C, kita akan pilih ni XC8. Tapi kena install dululah. Lepas install XC8 baru dia akan keluar dekat sini compiler ni. Translator untuk C program. Okay, bila you dah pilih ni untuk assembly, pilih location mana yang you nak simpan file tersebut. Bila dah tu, bila you dah isi, nanti klik finish lah. So dia akan create satu file. Bila dah create satu new project, first mesti project dulu. Lepas tu baru create file. File ni pulang nak letak nama apa. So pilih you nak buat apa. Kalau guna C, pilihlah C. C source file. Kalau nak guna assembly, pilih assembler. Klik assembly file.asm. Klik, bagi nama file dan folder yang you nak simpan, boleh browse lah dekat sini kat mana, and then klik finish. So nanti akan keluar satu text editor dekat sini, text editor lah ni, yang putih ni. Text editor yang kosong, masih kosong lagi. Okey. Dekat Amali Lab Sheet 1 nanti ada dia punya step by step lah. You boleh follow kat situ. Kena type config. Ni semua configuration configuration panjang ni sampai sini. Configuration ni apa? Setting lah sebenarnya. Persediaan sebelum kita buat. Contohnya kita nak buat kek. Configuration ni maksudnya set. Nak pakai kek tu nak pakai tepung apa. Nak pakai gula berapa banyak. Nak pakai bekas apa. Nak pakai pembakar jenis apa, ketuhar apa. Ni semua setting lah. Config ni setting Jadi bila kita dah set, dah complete, baru kita write dia punya program. Okay, program. Bila you type dia punya program, okay, masalah MPLAB ni dia punya error sangat susah nak detect Bila you compile, error akan keluar, nak detect susah sikit. Berbeza kalau you guna micro C senang sikit nak detect error. Tapi bila guna MPLAB ni, bila you klik, ni ada button tukar besi ni maksudnya compile lah. Bila klik tukar besi ni, kalau tak ada error, dia akan keluar dekat bawah ni build successful. Maksudnya tak ada error. Contoh saya salahkan sikit sini jadi P. Saya compile. Dia akan keluar error sini. Build fail. Kat mana error? So klik error ni. Kat mana? Susah nak cek error dia. Nasib-nasib lah kalau jumpa. Kelemahan MPLAB X ni dia nak cek error susah. Jadi kena carilah kat sini. Found opcode in column 1. So dekat sini, dia tulis kat sini tapi sebenarnya salah dekat-dekat dengan tu lah. MOVLP. Sepatutnya dekat sini LW.
bila you start compile saja, programming ni akan bertukar color lah. Yang mana hijau secara automatik, yang hijau ni adalah command. Yang biru ni adalah instruction. Yang biru pekat ni instruction. Yang biru cair ni adalah register dekat dalam PIC. Dan sebagainya lah. Ada dalam minggu lepas punya kuliah. Okey. Macam tadi bila saya run, saya build successful. Okey, kita tengok dekat dalam kita punya program. Saya nak you cuba fahamkan sebab soalan test 1 final ada yang berbentuk programming. Jadi kalau kamu tak faham programming, tak dapat jawab. So make sure fahamkan satu per satu ayat dalam programming tersebut lah. Okey, macam mana nak tengok? Kita tengok dekat program memory. Benda ni tak keluar program memory ni tak keluar. Dia tak ada mula-mula. So cara nak keluar dia, klik dekat window. Dekat atas. Lepas tu dekat mana dekat sini. PIC memory view. PIC memory views, klik dekat program memory. Bila klik program memory, dia akan keluar program memory lah. So sekarang kita nak tahu apa berlaku dekat dalam memori. Semua pengiraan kita ada akses memori. Jadi kita nak tahu, kita klik dekat sini. Debug main program, main project. Kita debug dia. Kita run. Okey, sekarang ni dia dah run. Bila dah run, kita tengok dalam memori kita. Okey, tengok. Address secara automatik memanglah start daripada kosong kan. Kenapa start daripada kosong? Program saya ni boleh nampak tak? Boleh nampak Sebab tulisan dia kecil. Mungkin you punya mata semua bagus lagi. Boleh nampak lah. Okey. Okey ni, ORG00H. Apa maksud ORG tu? Origin Origin maksudnya address ni kita start daripada address 00H. Kita tengok dekat program memory kita bermula daripada 000. 000 tu 0H lah. Ni dalam hexa Ada H belakang tu bermaksud hexadecimal. Jadi dia mula daripada 00 dekat program memory. Okey, lepas tu ayat ni move LWB000111 ke dalam add-con. Add-con ni salah satu register untuk setting kita nak pakai digital ataupun analog. Contoh you nak pakai LED. LED adalah digital. So make sure you setting dekat add-con tu you nak pakai digital. Setting dulu. Kalau you nak pakai variable resistor adalah analog input. Jadi you kena set dia sebagai analog. So add-con ni sangat penting lah untuk kita set. Kita nak pakai digital device ataupun analog device. Okay, jadi kat mana dia simpan ayat ni? Dia simpan di dalam dekat sini 002. Dekat dalam memori kan saya ada cakap minggu lepas, memori ni macam satu rak satu almari. Dalam almari tu ada partition, ada laci-laci. Jadi dalam laci tu ada lagi partition kecil. Dalam partition kecil tu ada lagi 8 bit. Jadi instruction ni daripada atas seterusnya, lepas tu seterusnya satu instruction ke satu instruction dia akan simpan. Kalau tengok dekat sini berjujukan daripada 02, 00, 02, 04, 06, 08 dia simpan tak berterabur lah dia ikut susunan. Kenapa 00 terus 0002 tak 01? Sebab
kita dalam laci tadi, cara dia susun adalah 00, 01. Bawah 02, 03. Lepas tu bawah lagi 04, 05. Jadi 00, 01. Dia 88. Jadi instruction yang pertama tu dia gunakan 0001 sebenarnya. Lepas tu yang kedua tu 02, 03. Almari yang partition yang bawah daripada 00 ialah 02. Dekat sini 00 ada, sebelah dia sebenarnya ada 0001. Sini 0002, sebelah dia 0003. Dan benda ni berterusan sampai tengok program kita yang terakhir, dia simpan dekat dekat mana? Series D dekat sini 0A. 0A ni 10 lah. A tu 10 dalam hexa. Okey, lepas tu dia masuk dekat dalam main program. Tadi setting. Ini adalah setting program, setup. Sekarang dia masuk main program. Okey, main program ni dia akan simpan dalam 0C, 0E, 10, 11 dan sampai last sekali pada 01C. Jadi segala program yang kita tulis, yang manusia tulis di dalam editor, dia akan dihantar ke memori. Dia akan dihantar ke dalam ni kita simpan dalam GPR, General Purpose Register. Bukan SFR. SFR tu macam add-con ni. Add-con, trees. Ini dah datang daripada, maksudnya syarikat dah setkan kita hanya boleh akses saja, tapi kita tak boleh simpan data. Berbeza dengan GPR. Ni semua GPR. GPR ni maksudnya tempat yang kita boleh simpan data. Jadi instruction yang kita tulis ni semua disimpan di dalam laci dekat dalam rak secara berturutan lah. Daripada 00 bermula sampai 01C. Dia simpan dalam rak tu. Kenapa disimpan? Sebab bila nak guna dia boleh ambil lah, senang. Okey, itu adalah program memori. Okey, sekarang kita nak buat simulation test menggunakan software MPLAB pun boleh. Kita nak tengok. The best kita guna Proteus lah. Tapi kita juga boleh gunakan MPLAB X. So cara dia kat sini SFR. Pergi klik dekat window. Pergi tempat tadi PIC Memory Views, klik SFR Special Function Register. So SFR ni akan keluar lah. Ini adalah semua register yang ada dalam PIC 4550. Lepas tu you boleh klik stimulus simulator, klik stimulus. Ni saya dah buat ni, saya padam Okey. Klik dekat stimulus, dekat simulator stimulus. Okey, stimulus ni right click. Ni dah sedia ada. Saya dah terbuat. So kalau tak ada, you klik dekat sini. Ni running Okey. Select dekat sini. Button button kita sambung dekat mana tadi? Proteus. Sambung dekat RB7. Kita sambung dekat RD7. So pilih RD7 sebagai button Klik RD7. Action dia klik as toggle. Toggle ni macam satu switch yang ada naik ke atas satu Boleh tolak ke kiri dia on, tolak ke kanan dia off. Itu toggle. So select as toggle. Fire ni adalah bila kita tekan sekali, maksudnya toggle tu kita gerakkan ke kiri. Kita tekan sekali lagi, toggle akan gerak ke kanan. So ini fire Klik button fire. Okey, sekarang tak nampak lagi sebab belum try. Okey, bila kita dah set ni, maksudnya stimulus kita dah ready. And then kita boleh tengok dekat kita punya SFR apa yang berlaku.
So programming ni kita nak tengok port D bila port D ni set dia akan on. Maksudnya port B akan on. Bila tak set maksudnya off, dia akan pergi dekat off. Bit clear file So kita nak tengok simulation ni berlaku macam mana. Okay, SFR ni you boleh gerakkan Boleh gerakkan pergi atas. Supaya kita senang nak tengok. So kita nak tengok apa yang berlaku dekat port D dengan port B. So kita cari port. Port berada dekat mana ni? Okey ni, port Okey. Port B sekarang kosong Kosong. Oh, saya belum run lagi. Saya run saya compile dulu. Lepas tu saya run. Okey, program ni sekarang ni dah run Actual program ni dah run. Sekarang tengok. Bila run, apa yang berlaku dekat port D ni? Button tu ditekan tidak? So kita tengok dekat dekat port B So sekarang port B adalah 10000000. Bermaksudnya port B menyala. Maksudnya button ni tengah ditekan maksud dia. Sebab apa ditekan? Sebab dekat port D kosong. Saya cakap tadi kalau port D kosong tu maksudnya ditekan. Kenapa? Tu nanti saya akan explain. Sebab dia litar dia always low dengan always high dia terbalik Bergantung pada litar yang kita buat. Kalau litar dekat Proteus tu kita terbalikkan, bermaksud dekat sini jadi 1. Tetapi bila kita buat terbalik, kat sini jadi kosong. Bila port D tu kosong bermaksudnya ditekan. Okey, saya tekan sekali dekat fire Dekat stimulus ni saya klik apa yang berlaku dekat port D ni Saya tekan, so port D akan jadi 1. 1 tu bermaksudnya tak ditekan Maksudnya toggle tu kita gerakkan sekali. Apa yang berlaku? Port D jadi 1, port B pula jadi kosong. Maksudnya LED padam. Saya tekan fire lagi sekali. Okey, sekarang port B hidup sebab port D ditekan kosong tekan. So bila tekan hidup. Bila saya lepas padam, hidup, padam, hidup, padam. Dia macam itulah bertukar-tukar. So saya nak tunjuk dekat Proteus. Okey, ini adalah Proteus. Okey, saya rasa semua dah pernah belajar guna Proteus lah Siapa yang tak tahu, orang yang first time, you boleh klik dekat button P Klik dekat button P and then pilih PIC. Pilih PIC. Klik PIC ni lah. PIC 45550 Double klik. Bila you dah double klik, nanti dia akan keluar dekat bahagian device. Sekejap komputer saya tak nak gerak pula ni. Allah. Padam terus. Sekejap saya buka sekali lagi. Proteinnya hilang pula. Okey. Bila dah klik
tadi type lah. Nak gunakan, macam saya guna 3 watt 10K, 3 watt 220 ohm button, LED BB, ni 3 watt resistor 10K, 3 watt resistor 220 ohm button, ini push button. Yang ini LED BB. LED ada banyak jenis tapi saya guna LED BB. Dan juga PIC yang kita nak gunakan, PIC 18F4550. Okey, bila you klik contoh PIC ni, resistor, klik, sambunglah. And then klik dekat sini, terminal mode. Nanti amali kita akan buat. So ambil terminal mode, ambil grounding. Contoh Okey, bila buat wiring, you boleh klik dekat ujung, sambungkan. Lepas tu, sambungkan Kalau nak sambung power, pergi dekat power. Okey, boleh buat sambungan. Itu satu teknik wiring. Okey, kalau saya nak buat satu lagi teknik lain. Contohnya saya sambung button Button saya sambung sini, button sini, button sini, button sini. Contoh Okey. Sekarang saya klik pertama klik yang atas sekali, saya tarik. Yang ini manual. Saya klik. Okey, sekarang sambungan dah bersambung. Untuk bila dia selari semua sama jarak dia, you just double click dekat ujung. Double click je. So automatic wire tu akan bersambung. Tak payah you nak tarik-tarik. Asalkan dia samalah. Okey, itu satu teknik. Teknik yang seterusnya menggunakan default. Default dekat gambar ni kecil, you boleh rotate dia punya position. Okey, klik dekat sini contoh klik, 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 klik. Okey, saya sambung. Sambung, sambung, sambung. Okey. Saya sekarang nak sambungkan button ni dengan default ni. So saya default lagi sekali, saya rotate and then saya sambung kat sini, sambung, sambung, sambung. Sambung. Okey, buat wiring. Okey. Sekarang button 1 nak sambung dengan RA0. Kalau you tengok sini, ini adalah button 1 nak sambung dekat RA0. Tak perlu buat wiring So saya just double click sini, bagi nama button 1. So bagi nama button 1. So dekat sini pun button 1. Mesti sama. Button 1. So secara automatik button 1 dekat RA0 RA0 ni akan bersambung dengan button dekat sini tanpa wiring. Kalau tidak you kena buat wiring macam ni lah. Kena tarik macam ni. Macam ni. Dia pemandangan dia tak cantik lah. Ni satu wire. Kalau buat projek ada motor sampai 2, ada 3 motor, ada button lagi. So gambar dia terlalu crowded. So that's why kita just tulis nama button 2. You boleh klik kat sini, double click, boleh select button 2. So automatic button 2 dekat sini dengan sini bersambung. Tak payah nak tarik wire. Untuk simulation lah. Untuk actual memang kita kena tarik wire betul-betul lah. Untuk simulation, untuk kurangkan penggunaan space supaya tak nampak terlalu crowded. Okey, jadi ini semua saya padam. Okey, yang tadi saya dah buat wiring. Untuk program tadi tu, button, bila button port D ditekan, button ni ditekan, LED akan menyala. Yang bawah ni reset reset. Maksudnya bila saya on, bila saya tekan reset, dia akan start program tu daripada awal balik. Itu kegunaan reset button. Okey, sekarang ni kita double click dekat PIC and then ada satu gambar icon folder kat sini, klik. Select dekat mana hex file yang you dah compile tadi.
bila guna compiler tadi, bila kita build, dia akan hasilkan hex file. So hex file ni adalah bahasa kalau you buka open with Notepad, ini bahasa dia. Tak keluar gambar dia. Bila you buka with Notepad, dia akan keluar 10011001 hex file tu. Lama data setting pula. Okey. Dekat hex saya tersalah setting pula. Aduh. Properties. Notepad lah. Okey. Ini adalah hex file Macam mana nak tahu ini hex file? Dekat type. Kat sini ada COFHEX. So kita nak hex file ni. So you double click sini. Secara automatik program ni akan browse pergi dekat hex file tadi and then masukkan dalam PIC. So make sure dia punya processor clock frekuensi. Ini boleh berubah Frekuensi ni boleh berubah-ubah. Lagi laju frekuensinya, lagi denyut dia lagi laju, maksudnya proses tu lagi laju. Lagi kecil nilai processor tu, denyut dia slow. Maksudnya perjalanan dia sedikit slow lah. Sebab tu kalau sekarang komputer, kalau you beli komputer baru, dia punya CPU processor dia laju lah. Kalau zaman dulu Intel 1, Intel 2, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 dan seterusnya dia punya CPU dia makin speed dia makin bertambah. Kerana dia punya frekuensi dia makin bertambah. Dia umpama macam ombak dekat tepi pantai tu. Bila ada berlaku ribut, ombak dia laju lagi cepat, air tu akan sampai ke pantai. Maksudnya tugas air tu bergerak daripada tengah laut ke pantai tu cepat sampai. Tapi kalau denyut dia, ombak dia sangat slow, jadi lambatlah sampai, kerja dia lambat siap. Okey, klik OK. Okey, lagi sekali make sure ni make sure PIC yang you pakai ni 18F4550 sebab ramai yang terlupa tukar kat sini. Bila dia run tak hidup. Kenapa dia tanya? Kenapa cik tak hidup? Kita tengok setting salah. So make sure setting kat sini betul PIC dia mesti betul. Okay, bila dah klik and then you klik ada button run kat bawah. Okay, tekan. Bila kita tekan button, LED akan hidup. Kalau kita penat nak tekan, ada satu button merah dekat sini. Klik button merah ni. So dia always tekan lah. Selalu akan berterusan tekan aja. So kalau kita tak nak, kita klik lagi sekali, dia akan buka. Jadi reset ni, bila kita tekan reset, dia akan start balik daripada program asal. Untuk program yang simple macam ni, reset tak berguna sangat lah. Tapi kalau you punya program sangat panjang, kadang-kadang kalau kita buat hardware, macam kereta control ke, kereta tu ada guna sensor tu, sensor ni. Sampai satu masa dia hang, dia jam. Dia tak nak jalan dengan betul lah. Sepatutnya jalan tegak, makin lama makin sengit, dah tak betul. Jadi kita tekan button reset, dia akan kembali kepada program yang asal. So dia jalan tegak balik lah. Itu kegunaan reset button. Okey, sampai sini ada yang nak tanya? Tak ada gigi cik. Ada nak tanya pasal Proteus kebetulan saya buka Proteus Tak ada? Tak ada. Saya tak faham bahagian programming tadi cik. Programming Okey, saya tutup Proteus lah. Betul. Kalau tak dengar suara. Double lah tadi. Dia pun gema-gema suara tu. Yes.
Okey, yang tak faham bagaimana tadi programnya? Saya tak faham bahagian dekat atas tu loop dekat port D. Port D, bahagian ni. Kita program untuk kan kita program untuk bahagian port D, tapi masa dekat FRS tu kenapa dia punya port B pun trigger sekali, Encik? Tak faham yang Kan mana kita setting SRS? untuk Yang mana? port bukan, dekat Port D? kita program untuk port D 7 tu. Dekat kat bawah tu FRS SFR tu. kan dia trigger sekali dengan port D. Kan kita setting untuk port D je, Cik. Tak, dia bergerak, semua satu program tu bergerak. Oh. Dia satu PIC tu akan bergerak, bukannya satu tempat je. Sebab you punya program ni dia keseluruhan apa yang berlaku. Bila kat sini contohnya bila dia suruh check sama ada port D button tu ditekan atau tidak. Jadi kita tengok dekat sini button ni. Kalau you gerak kat sini nanti akan keluar macam ni kan. Bermaksud semua 0000 kan. Bit 0 sampai bit 7 tu semua bawah dia 0000, maksudnya button ditekan. Dia terbalik. Maksudnya bila bit yang ketujuh tu 0 maksudnya ditekan. Bila ditekan apa yang berlaku port B dekat atas tu RB7 akan jadi 1. Maksudnya LED hidup lah. Okey. Sekarang saya tekan fire. Dia terbalik lah. Sekarang maksudnya port D dipadam. Bukan dipadam. Tak ditekan lah. Tak ditekan jadi 1 lah. Apa yang berlaku kat port B akan jadi 0. Maksudnya port B akan padam. Dia susah nak faham sebab assembly lah. Ni assembly language. Memang memeningkan. So kita akan masuk C programming nanti. You akan nampak senang ya. Dia itulah. Lepas tu nak senang lagi bila you pakai Arduino. Lagi senang. Maksudnya you tengok sekali pun you dah tahu. Oh ni on ni off. Sekarang ni assembly bahasa paling susah sekali lah. Kita belajar. Dia keliru sikit lah. Ada test file lah. Set file, bit clear file, bit set file, latch B dan sebagainya lah. Susah Okey. Baik, Cik. So boleh faham. Yang lain ada bahagian tak faham lagi tak? Boleh tanya. Silakan sebelum kita sambung. Sebab lepas ni lab 1 you kena buat sendiri buat kat rumah. Kita lab 1 kita online lagi sebab kita belum guna hardware. Sebab makmal pun tak boleh masuk semua. Jadi untuk yang first ni soal jawab semua guna online dululah. Lab sheet 2 baru kita guna hardware. Saya akan bawa barang saya. So kita akan buat wiring lah. Okey, tak ada apa. Saya sambung. Okey, tak apa ni. Stop dulu simulation. Kita sambung pada kita punya slide. Okey, ini adalah page mula-mula tadi So kita sambung pada page seterusnya. Okey. Tadi bila button soalan dia tadi yang kita buat tadi bila button 1 bit 7 tu ditekan LED akan hidup. 1. Sekarang ni saya buat sambungan connection 7 LED. Bila button RD bila button ni saya tekan ke 88 LED akan menyala. So
bagaimana programming dia. Macam mana kita nak modify kita punya programming. Okey, saya nak panggil seorang bagi jawapan. Siapa Davidson ada, Davidson. Davidson anak Robert ada? Saya nak confirm balik ni sebab kehadiran dia. Engku Muhammad Syah. Hello. Ada? Ada doktor. Ada. You masuk lewat tadi. Ya, Bangun doktor. tidur lambat tengok bola ke apa? Betul doktor. Minta maaf doktor. Okey, kehadiran awak saya dah bagi satu, cuma lewat lah. Okey, bagi sikit apa soalan saya tadi. Cuba bagi macam mana kalau saya nak hidupkan LED 8. Untuk programming yang sedia ada ni, bila port D ditekan, bila port D ditekan, satu LED akan hidup. Akan on ni, akan on. So kalau saya nak hidupkan 8, macam mana program dia? Ni soalan test ni. Saya akan buat soalan test macam ni nanti. Macam mana? Aku Muhammad Syah. Awak ada lagi tak ni? Senyap. Hello. Okey, saya tanya orang lain lah. Amir Firdaus ada? Amir? Ada doktor. Apa macam mana Amir? Agak-agak kita nak kalau sekarang ni button bit 7 tu kita tekan satu LED menyala dekat port B. So sekarang saya nak hidupkan ke 88 dekat port B. Apa yang kita perlu buat setting dekat situ? Tukar port lah tu. Jangan tukar port. Dah lagi tajuk lah tu. Programming dia macam mana tu? Nak set. So, kena faham Nanti saya buat soalan tak boleh jawab macam mana ni. Okey, saya tukar orang lain. Perempuan pula. Nur Hasya Afikah. Hasya? Ada Hasya? Ya, saya. Macam mana? Agak-agak. Macam mana kita nak bila tekan 188 hidup dekat port B? Masih keliru lagi. Tak dengar? Masih keliru lagi. Apa tu? Keliru. Suara tak jelas. Saya masih kurang faham lagi lah benda tu. Kurang faham. Itulah saya saja nak tengok faham tidak tu saya tanya. tak faham kat mana? Bagaimana? Faham macam mana? Tu saya tanya, ada yang tak faham tak? So semua macam okey, macam faham. Kat mana tak faham Asya?
Saya tanya orang lain lagi. Nyen. Nyen Seng Siang. Macam mana Nyen? Ada. Macam mana Nyen? Kalau kita nak set. Tanpa port di belakang. Tambah port. Tambah port macam mana? Yang belakang 7 tu. Tanpa port yang Belakang lain. 7 ni. Ya. Uh, Bawa lab Bawah di dia. sana. Oh. Ya. Bukan tambah port tambah bit. Ya. Kalau tambah port nanti sebab apa? Sebab soalan dekat sini ini bukan port ini port B tapi bit dia punya pin. Maksudnya aktifkan pin lah. Tambah pin. Untuk yang mula-mula tadi dekat sini hanya RB7 dekat bit yang ke-7. So yang sekarang ni kita nak hidupkan daripada RB0 sampai RB7. Kita nak aktifkan dia. So kita buat macam ni lah program dia. So jawapan dia macam ni lah. Kita clearkan port B. Clearkan maksudnya jadikan kosong lah. Apabila off. Masukkan jadikan semua dalam port B. Lash B tu port B lah. Lash dengan port. Maksudnya bila kita set lash, automatic port akan berubah. Dia follow lash. Kita juga boleh clear port B pun boleh. Tak guna lash. Direct pergi port. Tapi untuk program ni saya setting dekat lash, automatic port pun akan berubah. Jadi apabila button ditekan, set file ni kena faham lah apa maksud SETF tu. Set file ni maksudnya jadikan keseluruhan file 88 bit tadi aktif. Set jadikan satu. Set tu maksud jadi satu. Kalau clear tu maksudnya jadikan kosong. So jadikan satu keseluruhan port B. Yang ni bila button tak ditekan, jadikan kosong untuk keseluruhan port B. Jadi semua akan kalau clear ni semua akan padam lah bila tak tekan. So bila on, semua LED akan menyala. So saya nak you fahamkan, baca lagi, fahamkan sebab soalan saya cakap soalan test akan keluar macam ni lah. So make sure faham satu per satu jangan faham lebih kurang tak boleh. Satu per satu baris. Clear F lash B tu kenapa? Tujuan dia untuk apa? Test port 7 ni untuk apa tujuan dia? Kenapa ada loop kat sini? Kenapa loop kat sini? Satu per satu kena faham So balik nanti fahamkan betul-betul supaya quiz dan test dan final nanti pun ada soalan macam ni akan keluar. So kalau you tak boleh jawab maksudnya you tak faham programming. Subjek ni bukan subjek programming tetapi programming tu adalah tools untuk kita access kita punya PIC Kita nak hidupkan LED ke apa pun, nak tak nak memang kena programming juga. So, walaupun awak tak minat programming, kena minat lah. Kalau tidak, tak boleh nak buat projek. Nak buat projek PSM ke. Kelas ni pun ada projek nanti Okey, seterusnya. Question tu. Ni pun soalan yang akan keluar dalam test. Bentuk macam ni. Saya akan keluarkan macam ni. So, okey, cuba masing-masing kira. Apa jawapan dia? Saya bagi 5 minit. Sekarang 9.12 jam saya. So, 9.17. Okey, harap semua gunakan
kertas ke apa ke? Cuba kira. Okey, cuba kira kejap. Nanti saya akan tanya seorang-seorang lah. Berapa jawapan? Okey lagi 4 minit. Cik, Yes, saya. saya tak faham soalan lah cik. Nak apa benda yang perlu dikira cik? Yang tak akhir lah. Jumlah tak akhir sum tu. Kalau you faham, you tengok program you faham lah. Ni kan start daripada sini. Move LW25 ni. Terus sampai sini lah. Sampai sum ni. Okey. Berapakah jumlah dia sum? Ini ada programming untuk calculation kan? Okey, lagi 1 minit. Semua kena buat lah Semua kena ambil perhatian. Kalau tak boleh jawab macam ni, saya rasa test nanti mungkin tak boleh jawab lah. So kena ambil tahu setiap baris-baris ayat tu apa maksud dia. Okey, masa dah time, dah tamat. Okey, saya nak panggil pelajar BND. Kalai. Macam mana nak sebut nama you? Kalaya Muten. Kala ke Kalai orang panggil? Kalai. Kalai. Okey, Mr. Kalai. So, macam mana? You punya result terhadap soalan ni? Berapa dapat? Saya belum kira. Saya tak dapat kira lagi. Apa? Tak dapat kira lagi Ya. Okey, tukar orang lain. Muhammad Afiq Zulhelmi. Ya, Doktor.
Macam mana Muhammad Afiq? Ni pelajar diploma ni. Pernah belajar microcontroller kan? Dah lama doktor tak ingat sangat lah. Boleh tak kalau tak ingat langsung ni. Ni macam mana jawapannya? Agak-agak je. Tak apa, bukan dapat markah ke, tak dapat markah ke. Saya nak tahu je kefahaman pelajar tahap mana. Berapa yang awak dapat hasil kiraan ni? Tak dapat juga. Ahmad Iqbal Azurin. Macam mana Ahmad Iqbal? Ada Ahmad Iqbal? Ke dah tak ada Ahmad Iqbal ni? Dia on lepas tu dah sambung tidur ke? Saya tak nampak muka ni. Fawaz. Berapa dapat Iqbal? Tak dapat lagi? Alamak. Mana ni? Okey. Siapa yang dapat? Boleh Ras? Angkatlah tangan. Bukan. Jawab terus lah. Saya bagi extra mark ni. Tambahan untuk mendapat markah dalam subjek ni lah. Extra mark. Doktor, Yes. maksudnya macam satu answer je ke tu macam mana? Dia ada ajaran kira ke apa ke? Kira lah. Move lah. Start daripada move. Daripada sinilah ni. Ni. Yang Ni dia program ni. add 25 macam tu Manual. Tekan answer terus. Dia manual. Disimal dengan 18, 0.8, 24, 26, jadi 36. Okey, saya bagi lagi 3 minit. Ini last lah. Saya bagi extra mark tau. Serius saya cakap. Dalam you punya markah final tu saya tambah extra mark. Okey, sekarang jam saya 9.20. 9.22 saya tanya. Kalau tak ada, tutup quiz. Tutup. Kejap je ni. Pakai kertas kejap je dah boleh dapat ni. Simple je kira-kira dia. Okey, lagi 1 minit. Tambah tolak je ni. Tak ada tolak. Tambah je semua kan. Okey, siapa yang dah dapat? Tak ada. Tak ada juga. Alamak. Okeylah. Saya proceed lah Tak ada lah yang dapat extra mark. Doktor, saya nak cuba tapi saya tak tahulah betul ke tak. Okey, Nur Aini, silakan. Saya dapat 156. Okey, Nur Aini Salah 156. Saya nanti dulu. Siapa lagi? Saya bagi lagi 2 orang. Ada tak yang lain nak cuba? 9 EH. Yes. Siapa? Izzuan Izzuan. Berapa? 9 EH. Dalam desimal lah. 9 EH tu berapa saya pun tak tahu. 9 EH.
Lain. Cepat. Decimal saya nak decimal. Decimal Okey, seorang lagi last. Siapa? A4X. Amar Amar Bahaki. Okey, berapa? A4X. Apa tu? Dan decimal. 104. 104. Ya. Okey, nanti dulu kita tengok jawapan yang betul. Siapa lagi? Amar tadi. Berapa Amar dapat? Decimal. Saya nak dalam decimal. So, soalan test saya pun nanti saya akan buat. Kira-kira last kali mesti dalam decimal. Okey, tutuplah 2 orang tadi. Tengok. Kita tengok jawapan dia. Okey, tadi apa tadi? Ain Ain dengan Izwan. Ain ke Aini tadi? Ain. Sebelah saya. Ain. Tada. Alamak, tak nak keluar pula. Okey. 158. Dua-dua salah lah. Dapat 158 Jadi kalau saya buat test tadi semua salah jawab soalan ni. So bahayalah Jadi kalau soalan macam ni keluar tak boleh jawab ni. Okey, kita tengok. Yes. Nak tahu. CH tu apa? CH. Okey Apa-apa perkataan yang ada H belakang ni itu adalah hexadecimal. H tu hexadecimal, dia bukan nilai dia nak beritahu hexa. Manakala yang ada D pula itu adalah decimal. Yang ada B adalah binary. Yang 0x ni adalah hexa, sama dengan H. Cuma cara tulis. Jadi first kena convert dululah. Kalau 25, movekan literal to working register 25H. H ni tak ada nilai. H ni maksud 25 ni bermaksud dalam hexadecimal. Jadi 25 tu you kena convert menjadi decimal. So kalau saya convert saya dapat 37. 37 convert. So kalau guna komputer you boleh guna calculator lah. Sekejap saya guna calculator. Doktor? Ya. Nak tanya yang 10H atas kali tu memang tak termasuk Tak. Tengok programming. Programming tadi start moving data dia adalah start move. Yang 10H tadi itu sum. Sum tu apa? Sum tu adalah nama yang you bagi pada dalam GPR. Nama tak salah, nama awak pun boleh. Nama saya boleh, Hazli ke apa, Sum. Sum tu just nama dekat address. 10H tu address. 10H. Jangan salah. Yang move LW bawah tu, itu bukan address, itu nilai. Address dengan nilai tu jangan salah lah. So maksudnya, you ada confuse sikit kat situ. Sum equal 10H tu bermaksudnya sum tu kita letak dalam almari dekat nombor 10, alamat dia. Jadi kena belajar baca program lah. Jadi kita nak dapat nilai dalam sum punya kira-kira, tengok bawah sekali, move. Tak apa, nanti saya nak tunjukkan calculator ni kejap. Okey, ni calculator Tadi 25. So you boleh klik dekat calculator, ambil kalau yang standard. Ambil yang programmer. Ambil calculator programmer.
Tengok PC lah. OS awak. Kalau OS awak lain lah dia punya view ni. Ni saya punya ni Windows 10. So Windows 10 macam ni lah kot dia punya ni. Jadi 25. Klik dekat sini hexa, klik hexa 25. 25. Decimal you akan dapat dekat sini 37. Kalau you klik 37 lah. Tu cara tukar. Kalau 0x34, yang nombor 2 tadi 0x34, klik hexa 34, so decimal dia 52. Okay, kalau binary pula, kalau binary 0000010, ambil start pada 1. 110. So dalam decimal dia, pasal silap binary. Kena klik binary 110. Bila decimal dia dapat 6. Ni cara guna kalkulator lah. So balik semula pada tadi slide. Okey, yang ni tadi yang you tanya, sum equal 10. Ini adalah address, bukan nilai. Yang ini adalah address. Ini adalah address. Address. Yang ini pun address ORG 05 ni pun sama juga, address juga. Maksudnya program bermula daripada address kosong. Yang ini baru nilai. Yang ini baru nilai Jadi saya nak buat kira-kira. Movekan literal to working. Satu nilai 25 hexa. H2 hexa. Hexa ni kita convertkan kepada decimal bawah ni. Convertkan kepada decimal. So akan mendapat 37. Akan dapat 37. Okey, seterusnya. Nilai working 25 tadi campurkan dengan nilai 0x34. Ini pun hexa, 0x ni hexa. Jadi 34 ni kena tukar kepada bentuk desimal 52. So 37 campur 52. Seterusnya, campurkan nilai literal 11H. 11H pun sama, hexa. Jadi 11H convertkan dapat 17. Okey, seterusnya tambahkan lagi nilai 18. Oleh kerana dia D di depan tu, maksudnya dia decimal. Jadi 18 memang 18 lah dalam decimal. Tak payah nak tukar memang 18. Okey, seterusnya tambahkan 1C. Bukan CH H belakang ni hexa. H yang belakang ni hexa. Yang nilai dia 1C saja. 1C convertkan jadi 28. Tambahkan lagi dengan 110. 110 ni kita bundarkan jadi desimal dapat 6. Seterusnya tambahlah 37 last kali. Semua tambah ni move nilai working tadi dalam working ni semua kira-kira simpan dalam working register. Movekan nilai tersebut ke dalam fail bernama sum. Masukkan kira-kira tadi dalam fail dalam sum. So file sum tadi kat mana? Dekat 10H. Jadi kalau dalam kotak dalam almari tadi ada file 0, 1, 2 yang ke-10 kat sini. Ini adalah sum. Jadi file sum tadi jumlah kira-kira
Jumlah kira-kira dapat 158. Jadi kat sini dapat 158. Dekat sum. Jadi saya nak you fahamkan betul-betul ni. Ini kalau tak belajar memang tak tahulah. Jadi nak tahu kena belajar. Kena ambil tahulah satu persatu apa ayat-ayat ni maksud. Dari masa ke semasa saya akan buat soalan macam ni lah untuk kita kadang-kadang kita dengar je lecturer cakap macam faham tapi bila bagi soalan tak faham. Sebenarnya kita masih belum faham. So baguslah macam ni supaya jadi latihan. Okey, seterusnya. Okey, ni pun soalan, ini soalan test tahun lepas. Test 1. Saya ambil balik. Okey, saya bagi 2 minit je cukup. Ni senang soalan ni. Semua cuba buat. Saya akan tanya seorang. Okey, 2 minit dari sekarang. Berapakah nilai W? Berapakah nilai latch B? Berapakah nilai trace B? Soalan dia diberi W sama dengan 23H. Latch B 62H. Instruction dia MOV WF trace B, MOV FW latch B. Berapakah hasil daripada instruction yang diberi? Okey. Sila jawab. Okey, Lim jawab W23, latch B kosong. Okey, tengok lain lagi ada yang jawab. Boleh isi dekat, bagus juga isi dekat chatting, ruang chatting. Jawapan. Siapa yang dapat? Ahmad Firdaus tak lengkap. Baru W. Tiga-tiga latch B dengan trace B sekali. Okey, lagi 1 minit. Okey, Ahmad Firdaus dah jawab. Okey, nanti kita tengok jawapannya betul salah. Okey, seterusnya siapa lagi? Boleh jawab. Lagi seorang, lagi seorang. Ahmad Amirul Afiq, 3598133. Okey, kita tengok nanti betul tidak. Okey, masa dah tamat. Kita tengok jawapan. Okey, 62, 23 semua salah. Wah, bahaya ni. Macam mana saya nak buat quiz minggu depan ni? Mai salah ni. Saya yang salah. Sorry. Kejap. Saya salah. Sekejap. W masuk 23. Move W pergi ke trace B. So trace B akan jadi 23. Okey, move file to working. Latch B daripada file working tadi 23 masukkan ke dalam latch B.
Lash B masukkan ke dalam working. 62. So working jadi 62. Betul-betul. Working 62 lah. Lash B masih 62 lagi. Frisbee 23. Betul lah jawapan saya. Awak yang salah lah. Okay, make sure tengok balik soalan sekali lagi. Okay, semua fahamkan. Working 23 Working 23. Ni 23 working. Working 23. Lash B 62. Lash B 62. Okay, ini statement yang diberi sebelum instruction dilaksanakan. Okay, instruction yang pertama. Movekan nilai working. Working register ni nilai working ke dalam file bernama Frisbee. Masukkan working. Working ke dalam Frisbee. So Frisbee 23 lah. Frisbee jadi 23. Okay, seterusnya. Ini dah. Seterusnya movekan file ke dalam working. File apa? File Lash B. Lash B 62 ni pindahkan masuk dalam working. So working sekarang menjadi 62. Bukan 23 lagi dah. Okay, soalan yang pertama. Soalan pertama. Working ni berapa? So working yang terakhir yang ni lah 62. Lash B yang terakhir berapa? Lash B yang terakhir 62 juga. Frisbee yang terakhir berapa? Frisbee yang terakhir 23. Jawapan terakhir dalam age lah, age 62 age. Saya lupa nak letak age. Age letak age lah. Bermaksud 23 tu adalah hexadesimal, bukan desimal Kalau dalam kuis tertinggal hash tu kurang markah tak? Yes, sekali lagi. Tak Kalau jelas. dalam test ke apa ke, kalau tertinggal dia punya ni hash tu kurang markah ke tak? Salah. Sebab kalau tak ada age tu maksudnya desimal. Jawapan salah lah. Okey. Kalau tak ada age je automatik dia akan desimal. Yes? Kalau kita jawab dalam desimal, salah ke? Boleh. Make sure letak D. Okay. Tak. Kalau you tak letak D pun automatik dia jadi desimal. Okay. Contoh 23 tadi you convert jadi hexa, jadi kalau jadi desimal dapat kena guna calculator lah jadi dapat desimal, contohnya lah dapat 30 ke gitu. Kalau you tak letak H secara automatik dia desimal lah. Tak silap saya final ke apa, final mungkin face to face lah saya rasa. Mungkin. So boleh bawa calculator, tak silap saya, tak ada masalah boleh bawa calculator. Yang penting you faham lah kalau soalan ni you tak faham lagi nanti masalah lah final. Okey, seterusnya. Soalan last. Okey, 2 minit. Cuba jawab dan bagi jawapan dekat ruang chat.
Okey, lagi 1 minit. Ini soalan matematik tapi kuis, test, final, ada juga soalan yang berbentuk ayat lah. Ini kira-kira. Kira-kira ni orang yang pandai matematik senang lah. Tapi soalan yang kena hafal contohnya apa maksud compiler? Apa fungsi compiler contohlah. Soalan lain adalah bacalah saya punya lecture. Saya tak akan ambil selain daripada saya punya lecture note ataupun dalam amali. So soalan test, soalan final nanti akan diambil daripada lecture note dan juga amali okey, sila tulis dalam ruang chat. Berapa nilai W? Berapa nilai data dan berapa nilai port B? Untuk double confirm Davidson anak Robert ada tak datang? Ada doktor. Davidson ada? Ada doktor. Itu suara Davidson Ya doktor. Itulah, you datang lewat. Minggu lepas you datang tak? Tak doktor. Tak ada kan? Tak ada doktor. Nak tanya juga. Minggu lepas you tak datang sebab ada hal ke apa ke? Davidson? Tak ada hal doktor. Percayaan sendiri. Tak ada hal okey. So make sure jangan ni lah. Jangan lebih 20% lah. Sebab subjek ni ada final. Kalau kurang 20% nanti tak dapat ambil final. Baik doktor. Okey. Kita tengok pada ruangan chatting. Okey. Kalai 80 W. Tak lengkap kalai 80 W je. Data dengan port tak ada. Khairul Aiman 7A, 7A, 4A. Okey, kita tengok jawapan Masa dah suntuk. Okey, jawapan W adalah 13. Data 7A. Port B 4A. So Khairul 2 betul, 1 salah lah. W salah. Jadi instruction okey, working 13. So working 13 Working 13. Lepas tu data 67. Data 67. Port B 4AH. 4A. 4A bila kita convert dalam binary dia akan dapat 0100 1010. Okey, kita tengok instruction dia. Bit test file skip if clear. Bermaksudnya skip kalau bit 3 ni kosong. Skip kalau kosong. Kalau kosong skip. Kalau 1 no skip. Kalau kosong skip, kalau 1 no skip. Okey, jadi sekarang ni 4A. 4A tu bit tu adalah 1. So kalau 1 maksudnya no skip. Jadi daripada sini dia akan pergi ke instruction sini. Yang bawah ni tak pakailah. Maksudnya dia hanya pergi kepada add WF data. Jadi bila add WF data,
nilai dalam data tadi dia suruh campur dengan dalam working register. So data campur dengan working register akan dapat data 7A. Okey, soalan dia W berapa? So W akan dapat nilai W takhir 13. Data akan dapat 7A dan port B akan dapat 4A. Jadi Muhammad Khairul Aiman tadi nyari-nyari satu lagi, sikit lagi. Ajar makan sikit doktor. Taklah. Yang bagi makan tadi yang mula-mula je, yang panjang tadi. Tak apa, yang ni praktis. Okey. Okey doktor. Okey, tinggal 10 minit je lagi. Yes, Aini. Doktor nak saya doktor back balik yang dekat slide tadi. Saya tak faham yang dekat kenapa dia skip yang subtraction data tu. Dia tak skip. Dia tak skip sebab dia kosong. Sebab dia satu kat sini. Okey, instruction dia bit test file skip if clear. Maksudnya sila skip instruction seterusnya bila bit 3 ni kosong. Kalau kosong. Tetapi dalam port B bit 3 ni satu. Bila satu, bila kosong skip, bila satu tak skip. Jadinya dia tidak skip lah. Kalau dia skip, dia akan melompat ke sub. Ni kalau kosong. Tapi disebabkan dia satu, dia tak skip. Maksudnya yang sub ni dia tak buat lah. Dia tak skip. Okey doktor, faham. Terima kasih. Sama. Okey, seterusnya C programming. Okey. Masa dah tak panjang, saya buat lebih kurang ringkas. Okey, C yang kita akan pakai ni dalam MPLAB X kita perlukan satu compiler yang bernama XCX. So make sure semua install XCX jugalah. Kalau tak ada XCX nanti dia tak boleh nak compile. So kita macam tadilah MPLAB yang saya tunjuk tadi ada XCX. And then kita akan compile untuk mendapatkan hex file. Daripada sini kita compile menghasilkan hex file. Doktor. Yes. Yang ni XCX ni software doktor? Software. Yang ni Ada doktor dah dalam, bagi ke? Ada. Dalam file yang share folder tu ada. XCX. Bukan ke yang share folder tu ada PIC, ada MP dengan Proteus je? Dalam MPLAB X, dalam folder MPLAB X tu you klik dalam tu ada XCX. Oh, okey. Kalau you direct install dekat microchip pun boleh. Tapi saya suggest jangan ambil yang latest lah sebab yang latest tu orang dah tak pakai assembly. Jadi assembly macam bila kita nak pakai tak boleh. Kita kena pakai version yang lama punya. Okey, seterusnya. Development tools flow Okey, kalau kita guna assembly, ini dia punya turutan Kita akan edit, kita akan dapat ASM file tadi. ASM tu maksudnya assembly lah. Assembler. Seterusnya kita akan compile lah. Compile untuk mendapat O, guna assembler akan mendapat O. O ni object file dan seterusnya kita gunakan linker untuk kita dapat hex. Hex ni yang kita pakai untuk dalam kitanya chip. So chip boleh faham lah bahasa yang kita dah edit. Okay, sekarang kita guna programming C. Beza dengan guna assembly, kita ada satu lagi tambahan.
kita panggil C compiler. Yang kita panggil XCX tadi tu lah. XCX tu compiler untuk C. Lepas kita edit, file tu akan .c ujung dia sebab programming C kan. So ujung dia C. Jadi kita perlu convert jadi ASM. Sama macam ni lah. Yang ni ASM juga, ni pun jadi ASM. Daripada C jadi ASM kita kena guna XCX tadi lah. Bila kita guna XCX, dia akan compile menjadi sama juga, akan jadi object file, akan jadi hex. Step dia samalah. Cuma tambahan ada XCX sahaja. Jadi C compiler yang compiler yang color merah ni, dalam dia ada apa? Dalam dia ada compiler dan juga preprocessor. Preprocessor tu apa? Tu header. Header file. Header file ni maksudnya library lah. Library. Contoh kalau you pernah tengok cerita lama-lama ada satu cerita Matrix. Zaman saya lah dulu kot. Tak dah berbelas tahun lepas Matrix. Nama cerita tu. Hero dia tu tak pandai bersilat. Tetapi bila diprogramkan dalam kepalanya, selepas 2-3 minit dia terus boleh bersilat. Mana datang dia boleh tahu bersilat tu? Ada library, dalam library tu tahu, ajar dia macam mana nak bersilat. Bila input dalam otak dia, dia terus pandai bersilat. Dan juga contoh dia tak pandai membawa helikopter. Jadi dia akan masukkan library di dalam kepala dia, library macam mana nak handle helikopter. Secara automatik dia tahu bawa helikopter. Jadi sama juga macam ni, C compiler untuk menghasilkan source file yang lengkap. Jadi assembler, dia akan masukkan library lah, library yang diperlukan. Dia akan compile menjadi satu file yang lengkap sebelum pergi ke hex. Okey, seterusnya. Okey, fundamental C sama dengan C++. So you dah pernah belajar C++. Ada preprocessor directive. Preprocessor ni maksudnya proses yang dibuat sebelum proses seterusnya. Dia pre. Pre ni maksudnya pra. Sebelum. Sebelum membuat proses-proses yang lain ni, proses-proses yang lain ni, dia akan buat preprocessor dulu. Dia akan masukkan header file, library lah ni, library. Kalau ada .h belakang ni maksudnya library. Macam saya cakap tadi lah, dia nak upload library supaya file yang bawah ni daripada tak tahu boleh jadi tahu. So dia akan input library. Okay, define ni pun salah satu preprocessor yang nak bagi tahu bahawa nilai pi ni adalah 3.14159. Dia identifier. Pi ni adalah identifier. Identifier. Okey, seterusnya sama juga macam kita belajar programming C. Sini adalah ruangan function. Ataupun kita panggil main program lah. Sekiranya ada program seterusnya kita panggil sub function ataupun sub program kita boleh panggil. Sama juga macam kita belajar C++. Okey, seterusnya ada variable. Ada variable. Ini semua variable. Yang ini adalah data. Berapa besar variable yang you nak masukkan. Sama ada dia floating ke, dia double ke, dia integer ke, dia double integer ke, dia unsigned ke, dia signed integer ke dan sebagainya lah. Jadi kita kena tahu untuk kita buat program, data apa yang kita nak pakai. Kita nak pakai data yang jenis ada titik perpuluhan ke, tak nak titik perpuluhan ke, kita kena beritahu program supaya program tahu. And then ada comment lah, sama juga macam assembly ada ruangan comment supaya ada orang lain tengok you punya program pun dia boleh faham apa yang you type. Ini fundamental lah. Okey, ni sama juga, ni variable yang tadilah ni variable integer, float ni semua variable,
sorry, itu data. Ni variable. Variable ni adalah ni. Nama ni. Nama awak pun boleh Nak letak nama saya pun boleh, Hazli. Sebab variable ni nanti kita nak hantar pergi ke dalam GPR. Berapa banyak saiz tu, adakah titik perpuluhan ke apa ke, data tu adalah data. Data ni akan kita hantar ke dalam kita punya GPR, dalam memori. Dan juga ni ruangan komen lah. Ada dua jenis. Kalau kita guna C, kita boleh guna ni lah. Ataupun kita guna double slash. Slash star pun boleh. Ataupun double slash untuk kita tulis komen di belakang dia. Untuk dia disablekan bahagian belakang. So ayat ni dia disablekan lah. Hanya depan saja yang dia baca. Bila ada slash star. Ataupun double slash. Okey, last sekali. Ini program yang sama tetapi saya buat sebiji assembly tadi convert kepada C. Ini yang program yang sama yang depan yang tadi, yang mula-mula tadi ni, program ni. Jadi saya tulis balik. Ni program yang tadi. Kalau kita tulis dalam C. Jadi ruangan ni adalah sama dengan ni. So C ni sangat simple lah, dipermudahkan. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Kepada 4 baris saja. Daripada 7 baris. Daripada 7 baris ni jadi 4 baris saja. If dengan else. If button ditekan, button tu apa? Button tu ni. Bit 7, maksudnya bit yang ke-7 Port D bit 7. Bila bit 7 tu ditekan, maksudnya sama dengan 1. Sorry, litar kita terbalik. Apabila 1 tu maksudnya tak ditekan. Apabila tak ditekan dia jadi 1 1 maksudnya tak tekan. Kosong maksudnya tekan. Untuk programming ni dia terbalik disebabkan litar. Litar yang kita buat tadi. Litar. Okey, litar ni tadi. Litar ni disebabkan litar ni terbalik program jadi itu. Kalau saya ubah litar dia jadi okey lah. So saya follow litar ni tadi. Apabila 1 ni maksudnya tak tekan 1 ni maksudnya tak tekan. Apabila tak tekan, port B tak menyala. Port B tak menyala. Tetapi bila jadi kosong, bila ditekan, port B akan menyala. Jadi siapa yang tak faham assembly tadi ni, you boleh fahamkan menggunakan C lah. Okay, nanti ada soalan test yang saya akan buat macam ni Saya akan bagi assembly language. Saya nak you convert kepada C programming. So make sure you kena faham assembly dengan programming dua-dua sekali. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ni slide last lah ni. Dah habis slide. Sebelum saya tamatkan kelas. Cik. Contoh macam cik cakap tadi assembly, contoh soalan letak assembly lepas tu suruh buat C programming kan. Lepas tu kalau buat C programming tu komen tu kena buat juga ke? Komen tak perlu. Komen hanya untuk you punya untuk you punya revision dia akan datang lah. Kalau you terlupa, ni komen untuk apa ni. So ada komen belakang tu membantu je lah. Tak ada apa. Komen tak ada pun tak apa. Okay. Kalau nak buat pun tak salah. Terpulang lah. Tapi kalau buat waktu praktikal rugi masa lah. Masa tak panjang. Baik cik. Okey, lain-lain ada apa nak tanya? Ingat minggu depan saya buat kuis
Saya pergi Paguh minggu depan. Pukul 8 saya dah ada kat Paguh. Tapi tak buat kelas, online lah. Saya dekat daripada bilik saya. Depan hari apa cik? Minggu depan, hari Isnin, kuis. Ada kuliah lah, lepas kuis tu kuliah. Hari Rabu, amali. Amali pun online. Sebab yang pertama guna software saja. Minggu satu lagi tu baru kita akan buat hardware. Tetapi secara giliran, 20 orang pertama, lepas tu minggu satu lagi 20 orang kedua bertukar-tukar macam itulah. Saya akan buat dia punya schedule nanti. Masuk lab kan? Buat lab, kita akan buat lab. Kita akan guna hardware. Okey, mantap. Okey, tak ada apa-apa. Last, ada apa-apa? Tiada. Tak ada doktor. Okey, kalau tak ada saya tamatkan kelas. Semoga semua dalam keadaan sihat. So dalam masa terdekat ni saya akan bagi lab sheet untuk lab 1. So minggu ni dah boleh start lah buat guna software. Semua install MPLab dan juga XC8 dan Proteus. So boleh run lab sheet, buat kumpulan kumpulan saya dah bagi siap-siap. So report boleh hantar seminggu selepas tarikh amali lah. Okey, sekian saja. Kalau ada apa-apa boleh tanya dalam WhatsApp group. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Sama. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum.